بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayah. Allah berikan ruang kesempatan untuk kita bertemu pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan segala kebaikan, keberkatan, kerahmatan dan keampunan kepada kita bersama insya-Allah. Dalam pertemuan-pertemuan lepas, kita telah membaca potongan-potongan hadis yang berkaitan dengan adab interaksi kita dengan orang ramai, interaksi kita dengan manusia, adab interaksi kita dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa hadis-hadis yang kita telah baca tu, walaupun ada tajuk yang beberapa tajuk kita skip, jadi kita dapat selesailah secara keseluruhannya insya-Allah. Bermula pada pagi ini insya-Allah, untuk slot saya nak mengajak untuk kita sama-sama melihat dan mengambil istifadah, mengambil pengajaran daripada potongan-potongan ayat Al-Quranul Karim yang disebut sebagai tadabbur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur satu istilah yang disebut dalam Al-Quran. Dia merupakan satu saranan, bahkan satu perintah dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dalam surah Muhammad, Allah Ta'ala sebut mafhumnya, apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Kamu tu makna orang yang baca Quran lah, makna kita lah. Quran tanya kat kita, apakah kalian tidak mentadabbur Al-Quran ataupun hati kalian telah terkunci? Allah buat perbandingan, bagi orang yang tidak tadabbur Al-Quran, tidak perhati Al-Quran, maka hati orang itu telah pun tertutup. Untuk elak daripada hati kita terkunci, hati kita tertutup, maka kita nak kena petik, nak kena baca, nak kena ambil istifadah dan pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala, sesiapa yang tidak memiliki ilmu, kefahaman, taqwa dan tadabbur, dia tidak akan dapat merasai sama sekali kelazatan Al-Quran. Kata Imam Zarkashi, orang yang nak rasa, bila dia baca Quran, dia rasa lazat, dia rasa seronok, dia rasa syuk dengan Quran ni, salah satu proses dia adalah dia kena tadabbur. Dia kena tadabbur. Apa itu tadabbur? Apa itu tadabbur? Tadabbur ni dia daripada perkataan bahasa Arab lah, dabara, yang bermaksud merenung, berfikir, memerhati tentang sesuatu perkara serta kesan dan kesudahan. Itu makna tadabbur. Tadabbur ni perhati dan fikir dan dapatkan hasil daripada apa yang kita tenung tu untuk tindakan pada kesudahannya. Jadi dalam Al-Quran ni banyaklah ayat-ayat yang memerlukan untuk kita tadabbur, untuk kita perhati, untuk kita tengok
dan kita dapat pengajaran-pengajaran umum. Dengan pengajaran-pengajaran umum itu boleh kita bertindak dan melakukan sesuatu perkara. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut tadabbur ni banyak tempat. Antaranya disebut dalam surah An-Nisa. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surah An-Nisa ayat 82. Adakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Allah Ta'ala buat satu persoalan, soalan untuk kita fikir. Sebab dalam Quran ni banyak ayat-ayat yang berbentuk persoalan, hakikatnya untuk kita fikir. Allah Ta'ala tanya, apakah kalian tidak perhati Quran? Kalaulah Al-Quran itu datang daripada selain Allah, nescaya kamu akan dapati perselisihan yang banyak di dalam. Allah Ta'ala kata, manusia perhati tak Quran, kamu perhati tak Quran? Kalaulah Quran itu bukan datang dari Allah, nescaya dia akan berlaku pertembungan yang cukup banyak. Ini di antara saranan-saranan dalam Al-Quran untuk kita perhati Quran. Bukan takat baca, tapi tindakan yang paling penting daripada Al-Quran adalah perhati. Kerana dengan perhati itulah kita akan buat tindakan, dan tindakan itu akan memberikan manfaat pada kita. Kata Imam Al-Ajuri, mukmin yang berakal apabila dia membaca Al-Quran, dia akan menjadi seperti cermin bagi dirinya. Dengannya kita dapat melihat keelokan dan keburukan diri kita. Segala hukuman berat yang ditakutkan oleh Tuhannya kepada menjadikannya dia takut. Segala kenikmatan yang ditawarkan Tuhannya menjadikan dia penuh berharap. Sesiapa yang begini sifat bacaannya, maka dia telah membacanya dengan sebenar-benar bacaan Al-Quran. Jadi orang yang betul-betul baca Quran ni macam mana? Orang yang baca Quran dengan hadirkan hati dia. Dia menjadikan Quran ni cermin untuk diri dia. Maka di sana bila dia baca, bila dia perhati, bila dia tahu tujuan-tujuan ayat Quran tu nak tuju kepada sesiapa, akhirnya tertanamlah dalam diri dia dua rasa. Satu, nama dia al-khauf, rasa takut. Bila dia baca ayat Quran, dia baca tentang ayat-ayat yang berbentuk dengan hukuman, berbentuk azab, berbentuk peringatan-peringatan keras, dia tahu ayat itu tuju kat dia, maka dia ada perasaan takut. Bila baca pula ayat-ayat yang menunjukkan kenikmatan, menunjukkan keseronokan dan anugerah yang Allah Ta'ala tawarkan kepada orang beriman, dia letakkan ayat itu sebagai pengharapan. Dia mengharapkan ayat itu juga dapatkan dia. Maka dua sifat ini, al-khauf, takut, ar-raja, harap, perlu ada dalam diri seseorang pembaca Al-Quran. Pada ketika itu bacaan Al-Quran yang benar-benar memberikan nilai dan manfaat kepada dia. Kalau sekadar baca tanpa ada penghayatan, tanpa ada sifat al-khauf, takut pun tak ada, raja, harap pun tak ada, maka pada ketika itu Quran tak memberikan manfaat kepada pembaca dia. Bila baca, nak kena ada penghayatan. Ini kata-kata para ulama menunjukkan pentingnya untuk kita melakukan proses tadabbur, proses penghayatan ataupun pemerhatian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, selalu kita jumpa bila kita sebut tentang Quran, kita dengar perkataan tafsir. Tafsir Al-Quran. Biasa kita dengar. Kataan tadabbur ni walaupun dia istilah Al-Quran, Quran guna, tapi penggunaannya jarang-jarang. Kemudian ni, ujung-ujung ni barulah kita dengar perkataan tadabbur. Biasa kita dengar tafsir. Tafsir dan tadabbur ni dia terkait. Dua kalimah yang ada kaitan, tapi dia ada beberapa perbezaan. Ada kaitan dan ada perbezaan. Kaitannya sudah tentulah tadabbur dan tafsir, kedua-duanya berkaitan dengan Quran. Kaitan dengan ayat Quran. Sama ada perhati ataupun tafsir, dua-duanya berkaitan dengan Quran. Tapi dia ada sikit perbezaan. Perbezaannya ialah tafsir
Orang yang nak tafsir Al-Quran ni, dia mesti memiliki ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dia kena mahir, dia kena mendalam pengetahuannya tentang bahasa Arab, tentang ulum Al-Quran, tentang penurunan ayat, sebab apa ayat ni turun, ayat ni nasakh ke ataupun ayat ni masih kekal ke hukumnya. Dia kena tahu semua, dia kena mahir, barulah boleh tafsir Al-Quran. Tetapi tadabbur itu kefahaman umum tentang sesuatu ayat yang kesemua pembaca Al-Quran wajib untuk memerhatikannya. Maknanya kita di kalangan kita ni orang awam lah. Kita ni, saya dan kita semua lah orang awam. Jadi kita bukan mahir dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, ilmu Al-Quran yang membolehkan kita mentafsirkan ayat Al-Quran. Tetapi kita semua bila baca Quran, kita dituntut untuk mentadabbur, yakni perhati, tengok maksud terjemahannya dan ambil kefahaman umum daripada ayat-ayat itu. Maka tadabbur perlu dilakukan oleh semua orang. Tetapi tafsir dia hanya boleh kepada orang-orang yang ada kemahiran tertentu sahaja. Itu beza antara tadabbur dan juga tafsir Al-Quran. Sebab itulah kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, terdapat satu daripada 4 bahagian Al-Quran, maknanya 1/4 ayat Al-Quran itu tiada keuzuran untuk difahami oleh semua orang yang membaca. Kata Ibnu Abbas, dalam Al-Quran ni kalau kita bahagi kepada 4, 1/4 ayat, 1/4 daripada 6,000 ayat Quran tu tak perlukan pun kepada pentafsiran yang mendalam. Semua orang bila baca boleh faham. Penting dia apa? Kena buat, kena baca, kena perhati. Apatah lagi hari ini zaman-zaman berkembang, hampir semua bahasa dalam dunia ni ada terjemahan. Maknanya Al-Quran diterjemahkan ke dalam, kalau tak semua pun makna majoriti bahasa-bahasa dunia ni dah ada terjemahan, termasuk bahasa kita lah. Jadi tuntutan tadabbur itu perlu kepada semua orang. Kita baca ayat, kita tengok terjemahan dia dan kita perhati, lalu dapatlah satu pengajaran umum daripada ayat tersebut. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak tengok satu ayat sebagai bahan pada pagi ini, saya mulakan dengan membawa beberapa kisah berkaitan dengan para ulama, para salafun salih di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in. Macam mana hubungan mereka dengan Al-Quran, macam mana tadabbur mereka, pemerhatian mereka terhadap ayat Quran begitu luar biasa. Jadi kisah-kisah yang kita nak sebut ni, kisah ni mungkin kita nak buat sampai peringkat mereka ni mungkin kita tak mampu, tetapi sekurang-kurangnya menjadi satu motivasi kepada kita untuk kita mengambil dia sebagai satu pengajaran. Kita juga nak perhati Quran sampai ke peringkat macam tu. Walaupun kalau kita baca balik kisah-kisah ni, kita ukur dengan kemampuan kita, kita rasa tak mampu. Kita rasa tak mungkin nak jadi macam para sahabat, macam para tabi'in dalam penghayatan mereka terhadap ayat Quran. Tapi itu bukan mustahil. Maka kisah-kisah yang saya nak sebut secara ringkas pada pagi ini, sekurang-kurangnya boleh jadikan motivasi untuk kita, untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kisah yang pertama, seorang tokoh para ulama, nama dia Imam Qalun. Imam Qalun ni kalau ejaan dalam Arabnya qaf, alif, lam, waw, nun. Kalau kita eja dengan ejaan Rumi, huruf Q lah, Qalun. Qalun salah seorang dari ulama qiraat, orang yang belajar Al-Quran, ilmu qiraat. Jumpalah nama Qalun ni. Qalun imam qiraat. Kita imam qiraat, kita kena hafaz, yang kita nak baca riwayat dia. Jadi salah seorang dari ulama qiraat yang terkenal, nama dia Imam Qalun. Orang pernah tanya kepada Imam Qalun, berapa banyak kali beliau membaca Al-Quran dengan gurunya Nafi'. Guru dia nama Imam Nafi'.
Jadi orang tanya dia lah, tempoh dia belajar dengan Nafi' ni berapa kali dia baca? Dia ulang Quran khatam ni dengan Nafi' berapa kali? Kata Imam Qalun, tidak terkira, tetapi aku melazimi Nafi' selama 20 tahun. Dia Imam Qalun kata, kalau nak tanya berapa kali aku ulang baca dengan Imam Nafi', wallahu a'lam lah. Tapi tempoh aku belajar dan aku melazimi dia. Aku duduk dengan dia, baca Quran, ulang, dengar, perbetul tang mana silap, tang mana salah, 20 tahun. 20 tahun ni, hari ni orang nak mengaji pun degree buat 3 tahun je. Dulu 4 tahun lah, pendek lagi 3 tahun. Kalau ada lagi pendek nak buat. Tapi Imam Qalun belajar Al-Quran dari Imam Nafi', melazimi Imam Nafi' selama 20 tahun. Jadi orang tanya berapa kali dia baca, dia kata tak tahu lah kalau nak hitung berapa kali. Tapi kalau tempoh aku duduk dengan dia 20 tahun. Kemudian selepas daripada 20 tahun tu, dia pun mengajar Al-Quran pula kepada orang lain. Dia mengajar. Sehinggalah sampai satu peringkat umur, Imam Qalun ditimpa dengan musibah. Dia jadi pendengaran dia hilang. Dia jadi pekak lah bahasa, walaupun nampak macam kasar, tapi itulah hakikatnya. Dia hilang pendengaran. Sampai satu peringkat umur, dia hilang pendengaran. Dengan hilang pendengaran ni, dia terus mengajar. Walaupun dia tak dengar, anak murid dia baca dekat dia tak dengar, tapi dia terus mengajar dan memberi khidmat kepada Al-Quran. Sampai satu peringkat apa? Dia boleh memperbetulkan kesilapan bacaan daripada anak muridnya hanya dengan dia melihat pergerakan mulut dan bibir dari anak muridnya. Wah, ni nak abang kata apa? Pengajaran nak cerita tentang hubungan mereka dengan Al-Quran sampai ke peringkat macam tu. Dia dengar anak murid, dia tak dengar anak murid dia baca sebab dia hilang pendengaran. Tapi anak murid duduk depan dia baca, pergerakan mulut tu dia tahu. Ni ayat apa ni? Dia betul silap. Tang ni sebutannya macam ni. Walaupun dia bukan dengar. Ini nak abang kata luar biasa. Bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran sebegitu rapat sehingga Quran tu jadi sebati dah. Tengok pergerakan mulut pun tahu dah. Tahu ni ayat mana ni? Ayat yang baca ni tak betul. Ayat yang baca ni kurang tepat. Inilah satu anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada ahli Al-Quran. Itu saya sebut tadi. Kita nak sampai ke peringkat tu, mungkinlah kita rasa dah kot, sukar kot dengan keadaan kita hari ini. Tapi sekurang-kurangnya kisah yang macam tu perlu disebut, perlu dibaca untuk jadikan motivasi kepada kita. Kalau tak boleh sampai peringkat macam tu pun, yang penting kita nak kena lazimi Al-Quran, kena rapat dengan Al-Quran sehingga Al-Quran dah jadi sebati dalam diri kita. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, itu kisah Imam Qalun. Dia mengaji dengan Imam Nafi' berapa lama? 20 tahun. Kemudian dia hilang pendengaran. Dia mengajar ayat Al-Quran kepada anak muridnya. Hebatnya, dia boleh perbetulkan ayat orang yang baca silap ni hanya dengan melihat pergerakan bibir. Kan bila baca Quran ni, sebab tu Al-Quran dia kena belajar secara musyafahah, kena berdepan. Sebab guru dia nak tengok pergerakan mulut, dia nak betul. Sebab sebutan-sebutan ayat Quran ni dia perlukan kepada pergerakan mulut. Kita dapat tahu makhrajnya tentang mana, waktu bila bibir nak kena tutup, waktu bila bibir nak kena terbuka. Jadi Al-Quran dia kena belajar dengan cara yang macam tu, dengan cara berdepan, musyafahah. Kemudian seorang tokoh yang terkenal nama dia Imam Hasan Al-Basri. Ini seorang ulama yang sangat terkenal lah, Imam Hasan Al-Basri. Kata Muhammad bin Jahadah, dia bertanya kepada pembantu Hasan Al-Basri tentang Hasan Al-Basri. Apa pandangan kamu tentang beliau dengan Al-Quran? Satu hari Muhammad bin Jahadah ni dia tanya kepada pembantu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tu guru besar. Adalah orang duk tolong dia, pembantu-pembantu dia. Jadi kawan ni pun main tanya, nak tanya dengan Hasan Al-Basri, imam besar, segarlah. Tak ada adab lah pergi tanya dengan tok guru besar tu. Tanya anak murid dia, tanya orang kanan dia, tanya tentang apa?
Imam Hasan Al-Basri ni dengan Quran ni dia macam mana? Cara dia berhubungan dengan Quran ni macam mana? Dia baca ke? Dia macam mana? Kualah ada benda-benda yang sedikit istimewa berkaitan dengan Hasan Al-Basri dengan Quran. Lalu pembantu dia kata, jawab pembantunya, aku pernah melihat beliau membuka mushaf. Kedua matanya mengalirkan air, tetapi bibirnya tidak bergerak pun. Pernah satu hari, kata pembantu dia, aku tengok Hasan Al-Basri ni nak cerita macam mana hubungan dia dengan Quran. Dia buka mushaf, buka Quran lah, helaian Quran tu kita sebut mushaf, buka, bibir tak gerak pun, tapi air mata dia bercucuran. Sebab apa? Perhati ayat Quran, dia faham, dia tahu ayat ni tuju apa. Penghayatan yang luar biasa kepada ayat Quran sampai ke peringkat macam tu. Tengok ayat Quran pun boleh menangis. Bukan menangis sebab sedih ke kagum ke dengan tulisan ayat dah, bukan. Tapi kerana faham ayat tu. Kerana ayat tu tuntut apa? Walaupun tak baca pun, tak bergerak pun bibir, tapi penghayatan itu begitu luar biasa. Hari ini peringkat-peringkat sampai ke peringkat tadabbur yang begitu hebat lah. Penghayatan yang begitu hebat. Jadi kita baca kisah-kisah ni untuk motivasi, supaya kita pun sampai ke peringkat yang macam tu. Maknanya baca Quran ni ada kesan kepada diri kita. Bukan sekadar bacaan, bukan sekadar dia lintas di bibir, bukan sekadar kita hafalnya, tapi kita nak kesan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ketiga berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tadi kita sebut kisah Imam Qalun, kemudian kita sebut tentang Hasan Al-Basri, yang ni kita sebut tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tokoh besar imam kepada mazhab kita, namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dia selesai khatam Al-Quran ataupun hafaz Al-Quran ketika dia berusia 7 tahun. Ini kita nak tipu tak boleh, kita dah lepas, nak patah balik tak boleh. Kalau kita selesai 7 tahun, alhamdulillah lah. Tapi kita nak tipu ni tak boleh. Dia hafal Al-Quran umur 7 tahun. Selesai, bukan mula, selesai 7 tahun. Dia selesai khatam kitab Muwatta Imam Malik ketika dia berusia 10 tahun. Hafal Quran, selesai hafal Quran umur 7 tahun. Selesai khatam kitab hadis karangan Imam Malik, nama dia kitab Muwatta, antara kitab hadis terawal, umur 10 tahun. Sebab tu orang zaman dulu gelaran Al-Hafiz dia bukan untuk penghafaz Quran orang zaman dulu. Sebab Al-Hafiz, penghafaz Quran ni dah biasa zaman tu. Hampir semua orang yang hafaz Quran. Jadi Al-Hafiz dia gelaran khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang menghafaz hadis dengan jumlah yang begitu banyak, ratusan ribu hadis, baru layak mendapat gelaran Al-Hafiz. Sebab tu kita buka dalam kitab-kitab hadis, kita akan jumpalah nama ulama-ulama hadis yang digelar dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz. Dia dapat gelaran Al-Hafiz tu sampai macam tu. Tapi zaman berubah sampai sekarang ni, hafal Quran sebut Al-Hafiz tak ada masalah lah, silakan. Bukan kata tak boleh. Cuma nak cerita kata zaman dulu gelaran Al-Hafiz itu kepada orang, bukan kepada orang yang hafal Quran saja. Sebab orang yang hafal Quran ni biasa. Jadi Imam Syafi'i dia hafal Quran ketika umur 7 tahun. Dan ketika dia salat malam, dia akan membaca ayat Al-Quran tak lebih daripada 100 ayat. Tetapi setiap kali sampai kepada ayat rahmah, beliau akan memohon kerahmatan. Sampai kepada ayat azab, beliau akan memohon dijauhkan daripada azab. Penghayatan tu. Sembahyang malam, dia baca ayat 100 ayat, tak lebih 100 ayat. Tak lebih 100 ayat. Nisbah kita ni kita rasa banyak lah. Tapi nisbah Imam Syafi'i, nisbah para ulama, orang-orang yang menghidupkan malam, 100 ayat tak banyak lah. Tapi walaupun tak banyak, tiap kali dia lintas ayat-ayat rahmat, dia akan berhenti minta dari Allah akan kerahmatan. Bila lintas ayat-ayat azab, dia akan berhenti minta perlindungan daripada, dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala.
Kerana apa dia buat macam tu? Kerana penghayatan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man ta'allama al-Quran 'azumat qimatuh." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka nilai dirinya, harga diri dia akan naik. Orang yang baca Quran, belajar Quran, tekuni Quran, harga diri dia akan naik. Cuma oleh kerana harga diri itu tak nampak. Dia bukan macam pasaran saham. Nampak hari ini ditutup, naik turun. Orang yang main saham dia tahulah. Tapi harga diri ini makna apa? Kehebatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala nilai dia dengan nilai yang baik apabila dia belajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran dan dia menekuni Al-Quran. Kisah yang keempat, ringkas-ringkas untuk kita ambil motivasi daripada kehidupan para salafun as-salih. Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, sahabat Nabi, anak kepada Abu Bakar. Dia ada anak. Asma ni ada anak. Anak dia nama Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dan Asma ni salah seorang sahabiah yang hidup panjang. Dia usia panjang, dia meninggal mungkin usianya dekat-dekat 100 tahun. Panjang usia dia. Satu hari Urwah bin Az-Zubair, anak dia ni, datang rumah dia. Datang rumah dia, dia nampak mak dia Asma binti Abi Bakar tengah salat. Salat, dan dia dengar bacaan. Pelan-pelan dia dengar bacaan ni. Antara ayat yang mak dia baca, "Famannallahu alaina wa waqana azabas samum." Maka Allah kurniakan segala kebaikan kepada kami dan menjauhkan kami daripada azab yang berbisa. Ayat tu. Dia baca ayat tu. Bila dia baca ayat tu, dia teriak. Dia menangis. Terkenangkan azab yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu. Azab as-samum. Ayat di antara azab yang Allah Ta'ala akan sedia kepada orang-orang yang engkar dengan Allah ni, azab as-samum. Azab yang sangat berbisa. Dia dengar ayat tu, tergerak hati dia, teriak. Dan dia duk minta dijauhkan daripada azab. Jadi oleh kerana dia baca lama lah, dia duk ulang ayat tu, anak dia pun tak apalah, pergi dulu. Keluar dulu, pergi pasar, pergi buat kerja 2-3 benda, selesai, balik. Adalah tujuan nak jumpa dengan mak dia ni. Balik, tengok-tengok mak dia masih lagi duk teriak dan mengenangkan ayat, duk ulang ayat yang sama. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Panjang tu. Mai dengan ayat tu, keluar pergi market, pergi urusan ni. Kita katalah kalau paling singkat pun mungkin setengah jam ataupun lebih lah. Patah balik, mak duk ulang lagi ayat yang sama. Duk minta jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian penghayatan mereka ni kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Ibrahim ibn Adham, seorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Ini cerita tentang Ibrahim bin Adham, tokoh yang datang kemudian. Dia bukan sahabat, generasi kemudian. Dia ni orang hebat lah, orang alim, orang saleh, orang wara', bahkan dia ada pengaruh dalam kalangan masyarakat. Bapanya seorang yang kaya. Satu hari Ibrahim sedang menunggang kuda untuk berburu. Naik kuda nak pergi, tujuan dia adalah untuk buru dan sebagainya. Dan bila dia lintas satu tempat, dia dengar ada ayat Al-Quran yang sedang dibaca oleh orang. Ayat itu berbunyi, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Apakah kamu sangka kami mencipta kamu hanya untuk bersukaria, dan kamu sangka kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah Ta'ala tanya kita, apakah manusia ni sangka penciptaan Allah Ta'ala cipta kita ni abatha, sia-sia? Wa annakum ilayna la turja'un. Adakah manusia sangka hampa tak akan dikembalikan kepada Allah? Bila dia dengar orang baca, bukan dia baca, dia dengar orang baca, dan orang tu pun duk
baca lalu dia buat koreksi terhadap diri dia. Ada kata takutlah Allah, tambahlah bekalan untuk hari esok. Ini cara orang dulu. Bila dia baca Quran, dia koreksi terhadap diri dia. Dia peringat diri dia. Baca ayat, lepas tu dia peringat, ni cepatlah, buatlah bekalan, buatlah ibadah, takwalah pada Allah. Dia peringat diri dia. Ibrahim bin Adham ni naik kuda, dengar kawan ni duk baca lintas, duk dengar kawan ni duk tengah koreksi diri. Apa tindakan Ibrahim? Nak kata penghayatan dia terhadap ayat Quran ni, dia dengar dia, turun daripada tunggangan dia, dan dia mula untuk buat amalan-amalan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat terus. Maknanya la tu juga. Kalau dia ada ruang, dia tujuan dia mana? Nak pergi berburu. Itu urusan dunia. Urusan suka-suka. Berhenti dulu. Buat amalan mana yang boleh menambahkan berat bekalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibrahim ibn Adham radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala. Kemudian ada kisah tentang Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal seorang tokoh hebat, anak murid kepada Imam Syafi'i, tokoh dalam mazhab Hanbali, pengasas kepada mazhab Hanbali. Satu hari bila dia mengajar dalam majlis ilmu dia, tiba-tiba datang seorang yang dia tak kenal pun. Orang tu mungkin kenal dia, dia tak kenal pun siapa kawan ni. Mai terus maki dia. Dia tengah mengajar ni. Dia tengah mengajar, ada seorang masuk dalam majlis dia, maki dia. Makilah dengan bahasa-bahasa kasar. Lalu Imam Ahmad meneruskan pengajaran dia tanpa dia peduli pun. Kawan tu jerekah dia, kawan tu maki hamun dia. Sampai selesai majlis, anak murid dia tanya lah, Imam, Tuan Guru, pasal apa Tuan Guru tak jawab? Kawan tadi mai duk tuduh macam-macam, mai buat tomahan buruk, mai cakap, mai maki, tapi Tuan tak balas balik. Pasal apa? Sedangkan boleh kan balas balik, itu hak dia. Majlis dia, tiba-tiba orang mai kacau, dia balas balik, tak ada masalah. Tapi dia tak balas. Maka anak murid dia tanya, sebab apa tindakan Tuan Guru macam tu? Seolah-olah tak ada respon pun. Seolah-olah membenarkan apa yang kawan ni mai duk maki dia, boleh dah. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, di mana aku nak letak ayat Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah Taala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 63. Hamba Ar-Rahman itu ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tenang dan tidak sombong. Apabila mereka berbicara dengan orang jahil, mereka akan berbicara dengan sejahtera. Ayat Quran kata, sifat hamba Allah bila cakap dengan orang-orang jahil, dia ucapkan selamatnya. Jadi kalau aku duk balas apa yang dia maki aku, dia orang jahil. Dia orang tak tahu apa tu. Jadi kalau dia duk maki, aku pun balas balik, aku tak masuk dalam orang yang Allah Ta'ala kata wa ibadur rahman. Jadi aku nak tahu mana ayat tu. Ayat tu sebut tentang sifat hamba Allah, orang yang tak peduli pun dengan orang jahil. Dia berbicara dengan sejahtera, maknanya dia ucapkan selamat. Demikian tadabbur. Yang kata tadabbur sampai peringkat macam tu, penghayatan dan pelaksanaan daripada tuntutan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi nama dia Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah. Ada seorang yang terkenal nama dia Abu Darda, itu Darda. Ini Abu Dahdah dengan huruf dal ha, dal alif ha. Abu Dahdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Sesiapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan qardul hasan, Allah akan menggandakannya dengan gandaan yang banyak. Allah yang menahan dan meluaskan rezeki, dan kepadanya dikembalikan. Bila turun ayat ni, cerita tentang orang yang
beri pinjaman kepada Allah, maknanya infakkan hartanya pada jalan Allah, ganjaran dia begitu hebat. Dia turun ayat ni, Abu Dahdah ni bila dia baca, dia dengar ayat ni, dia terus tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, adakah Allah Subhanahu wa taala meminta pinjaman daripada kita? Sebab ayat tu sebut, siapa yang memberi pinjam kepada Allah. Abu Dahdah tanya, betul ke Allah minta manusia ni beri pinjam kat dia? Kata Nabi SAW, ya. Ya, Allah minta pinjam. Minta pinjam maknanya ada huraian dia lah. Orang yang memberi pinjam pada Allah maknanya menginfakkan jalannya, menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Bila Nabi kata ya, Abu Dahdah pun kata kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan tanganmu. Maknanya hulur tangan mai. Maka Nabi pun hulur. Maka kata Abu Dahdah, sesungguhnya aku meninfakkan kebun aku ini, di dalamnya ada 600 pokok tamar. Ayat itu turun cerita tentang orang yang beri pinjam harta daripada Allah, maknanya orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan sedia ganjaran hebat. Abu Dahdah tanya, betul ke Allah perlukan pinjaman? Maka kata Nabi, ya. Maksudnya ya, orang yang infak pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan balas dengan gandaan harta luar biasa, ganjaran luar biasa. Kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, ni kebun. Waktu tu dia dalam kebun dah. Mai hulur tangan, ya Rasulullah, aku bagi kebun ni untuk kegunaan jalan Allah. Dan dalam kebun ni ada 600 pokok tamar. Yang luar biasalah dia punya hasilnya. Dan waktu dia beri infak harta tu sebab melaksanakan arahan Allah. Bila baca ayat Quran, ayat tu buat terus. Isteri dan anak-anak dia ada dalam kebun tu. Lalu dia kata ke isteri dan anak, keluar. Ni bukan kebun kita ni. Ini kebun yang telah diinfakkan, yang telah diderma ataupun dipinjamkan, istilah yang Quran guna, kepada Allah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila dia sebut macam tu, kata isteri dia, beruntung sungguh perniagaan Abu Dahdah. Beruntung sungguh perniagaan Abu Dahdah. Nak cerita kata apa? Demikian kehidupan para sahabat. Ayat Quran tu bila mai, dia rasa tuju kat dia buat terus. Dia rasa ayat tu sebut orang yang menginfakkan pada jalan Allah ni, ayat tu sudah tuju kat dia. Sebab dia yang ada kemampuan, buat terus. Oh, sampai peringkat yang macam tu. Itu yang saya kata tadi, kita nak tiru tu mungkin susah. Tapi sekurang-kurangnya kisah-kisah ini akan memberikan satu pengajaran, memberikan satu motivasi lah kepada kita untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kita cuba tekuni dan kita ambil pengajaran-pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu hari seorang sahabat nama dia Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an, sahabat Nabi yang dikenali sebagai tukang syair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia masuk dalam bilik dia untuk berehat. Masuk dalam bilik dia untuk berehat, tiba-tiba dia teriak. Baru nak berehat, teriak, menangis. Isteri dia bila tengok suami menangis, isteri dia pun menangis. Oh, ni yang kata isteri yang taat sungguh ni. Tengok suami dia menangis, dia tak tahu lagi ni sebab apa suami dia menangis, dia pun teriak sekali. Lalu bila dia tengok isteri menangis, dia pun tanya, pasal apa yang teriak ni? Hang teriak pasal apa? Isteri dia kata, saya tengok abang teriak, saya teriak. Tu dia taat sungguh betul tu. Saya tengok abang teriak, saya pun teriak lah. Abang teriak sebab apa? Baru tanya. Lalu kata suami dia, aku teriak tadi sebab aku baca ayat Quran, aku teringat ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan kamu akan melaluinya. Apa? Neraka. Ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata, manusia ni tak ada orang yang akan terkecuali, semua akan lintas neraka. Lalu kata Abdullah bin Rawaha, aku teriak sebab aku fikir sama ada aku termasuk dalam orang yang selamat lintas dia ataupun tidak. Aku tak tahu selamat ke tidak. Aku kenangkan ayat tu, aku menangis. Maknanya apa? Kesan daripada ayat Quran.
Tapi isteri dia lebih hebat. Bukan tak tahu lagi pun. Tengok suami menangis, nangis sekali. Lepas tu baru tahu, oh rupanya menangis sebab terkenangkan ayat Quran. Wa in minkum illa wariduha. Setiap manusia, setiap makhluk, setiap manusia akan lintas api neraka. Tak tahu selamat atau tidak. Terkenangkan ayat tu menyebabkan dia menangis. Terkenangkan itu tahu dia sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni walaupun disebut dalam hadis ada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga secara pasti. Bukan bermakna yang lain-lain itu tak masuk syurga. Hampir kita yakin, hampir pasti kesemua para sahabat itu syurga dengan kedudukan mereka. Itu pun mereka tetap berwaspada dan mereka tetap mengambil hati-hati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kisah-kisah para salafun salih yang mungkin sebahagiannya boleh kita jadikan motivasi untuk kita bagaimana kehidupan mereka dengan Al-Quran, bagaimana mereka mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai ke peringkat yang macam tu. Jadi untuk pagi ini saya rasa cukup sekadar itu, walaupun saya tak baca pun ayat mana yang kita nak tadabbur, tapi insya-Allah lah kisah-kisah itu secara tak langsung sebagai bahan-bahan juga untuk kita perhati sepintas lalu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam kesempatan yang akan datang kita cuba cari, kita cuba tengok ayat-ayat mana yang mungkin mampu untuk kita tadabbur, untuk kita perhati, untuk kita ambil manfaat. Kerana di antara kata-kata para sahabat Nabi, antara kata-kata Abdullah ibn Mas'ud, satu contoh macam mana tuntutan untuk kita perhati ayat Quran ni. Kata Abdullah ibn Mas'ud, apabila lintas ayat ya ayyuhallazina amanu, dalam Quran ni ada banyak tempat tuan-tuan yang dia bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Saya rasa sekitar 90 ayat. 90 ayat lebih kurang ayat Al-Quran yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, apabila kalian baca Al-Quran lintas ayat ya ayyuhallazina amanu, buka pendengaran baik-baik. Maknanya beri tumpuan, kerana di situ akan ada arahan ataupun akan ada larangan yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh orang yang beriman. Ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu maksudnya apa? Wahai orang beriman. Allah panggil kita. Kata Abdullah bin Mas'ud, di sana akan ada arahan untuk kita buat ataupun akan ada larangan untuk kita tinggal yang sangat penting. Maka perhati sungguh. Salah satu contoh macam mana cara nak tadabbur Al-Quran, ayat-ayat yang mungkin boleh kita tengok, antaranya ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. InsyaAllah lah ada kesempatan kita akan cuba tengok satu-satu ayat yang Allah Ta'ala sebut dengan permulaan ya ayyuhallazina amanu. Untuk hari ini sebagai muqaddimah berkaitan dengan tadabbur ini, insyaAllah mudah-mudahan kisah-kisah yang kita bawa tadi tentang salafun salih yang memberikan pengajaran yang baik kepada kita, yang memberikan manfaat untuk kita. Dan kalaulah benda ni benda yang berulang, mudah-mudahan dia turut menjadi ulangan yang menambahkan lagi rasa teringin kita dan rasa rindu kita, rasa nak kita untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih dekat, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Segala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tersalah, tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.